Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi Ahad 8 hari bulan 8 2021 bersamaan dengan 29 hari bulan Zulhijjah 1442, kita masuk ke sesi tanya jawab ataupun soal jawab siri yang ke-23. Siri 23, insya-Allah ana akan cuba menjawab beberapa soalan yang berkait dengan ma'al hijrah, awal tahun hijrah, dan juga bulan Muharram, dan juga beberapa amalan yang berkait dengan Muharram ini. Ini sangat penting sebab masyarakat kita ni suka sangat bertanya dan suka tularkan perkara-perkara yang dia jumpa. Maka daripada dia tular benda yang tak sahih, baik saya bagi dulu pendapat-pendapat ataupun maklumat yang sahih. Semoga kita selamat di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, soalan yang pertama, bila mari ma'al hijrah, timbul soalan, apakah makna tahun hijri, tahun Masihi, apa beza? Kita kena ingat, dalam sejarah dunia ni, kan, sejarah dunia ni ada dua tahun yang diguna pakai. Satu dia panggil tahun miladi ataupun tahun Masihi. Tahun miladi, tahun Masihi ni dia guna perjalanan matahari, kan? Orang dia panggil takwim, bahasa Arab kata Gregorian, kan? Itu dia panggil tahun ni. Jadi tahun ni dia guna bila tarikh kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Berbeza dengan tahun hijri. Tahun hijri dia panggil bulan qamari. Kita ikut bulan. Ikut bulan, yang tu ikut matahari. Bila ke tahun hijri ini disusun, dimulai, maka kita kena kata perbezaan di antara kelahiran Nabi Isa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beza dia 570 tahun. Dan ulama-ulama sirah kata kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 20 April tahun 570 atau 71. Jadi itu perbezaan. Maka beza tua Nabi Isa tu 500 tahun lebih. Ada kata 600, maknanya ada dia pecah senang lah. Dekat 600 tahun. Cuma tahun hijri ni kita kena ingat, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak sebut tahun hijri, tahun. Sahabat-sahabat pun sebut tahun pertama hijrah, tahun dua hijrah gitu. Tahun hijrah, sebelum hijrah. Tetapi bila mari zaman pemerintahan Sayyidina Umar, iaitulah pada tahun yang ke-17 atau tahun 16 pemerintah Umar, seorang sahabat, nama dia Abu Musa al-Ash'ari, bagi tahu pada Sayyidina Umar, ya Khalifah, kami terima surat arahan banyak daripada Khalifah, suruh buat kerja tu pada bulan ni, bulan. Tapi tahu mana? Tahu mana? Bulan ni akan bertukar setiap tahun. Sekarang ni Muharram, lepas ni Safar. Tahun depan mari pula Muharram. Tapi tahu mana yang kita nak arahan, yang kita nak laksanakan sekarang ke untuk tahun depan ataupun cerita tahun lepas. Maka Sayyidina Umar bermesyuarat dengan para sahabat. Ada orang kata kita mula daripada tahun kelahiran Nabi. Nabi kita lahir tahun tu. Umar kata tak bolehlah main tahu-tahu hari lahir ni macam apa ni, orang-orang Kristian dengan tahun kelahiran Isa. Ada yang kata kita mula daripada kebangkitan Nabi. Nabi kita jadi Rasul. Ada yang mengatakan kita mula di sinilah Umar, kita mula daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maka Sayyidina Umar setuju mengambil tahun Islam ini bermula daripada tahun hijrah. Tahun Nabi kita berhijrah. Jadi sekarang ini sudah 1443 lah
hijrahnya. Cuma Nabi kita hijrah tu bukannya bulan Muharram, kan? Dia bermula hijrah dia akhir Safar. Nabi sampai Madinah 12 Rabiul Awal, tahun pertama hijrah. Jadi kita kena ingatlah ma'al hijrah ni bukannya waktu hijrah Nabi akhir bulan Zulhijjah ini, awal Muharram, tidak. Tapi Nabi kita sallallahu berhijrah di akhir Safar sampai Madinah di awal Rabiul Awal. Habis kenapa pula takwim kita tukar sekarang ma'al hijrah? Kita kata pertukaran tahun. Sebab perkiraan takwim Islam ni dimula dengan mana? Dimula dengan bulan Muharram tu dikira bulan 1 dalam tarikh umat ini. Jadi alhamdulillah tuan-tuan boleh fahamlah tu. Kan? Tahun hijrah, kalender yang kedua tu dia panggil tahun Masihi, maknanya ikut kelahiran Nabi Isa ataupun miladi. Miladi itu mana lahir, Masihi itu Isa. Jangan bertukar. Lepas tu tulis M. Tahun hijrah ditulis H, kan? 1443 H. Kita boleh fahamlah. Supaya masyarakat kita ni timbul lagi soalan, adakah amalan-amalan sunnah dan fadilatnya pada bulan Muharram? Menarik tuan-tuan. Kita kena ingat bulan Muharram ini salah satu daripada bulan haram. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Allah Ta'ala jadikan 12 bulan setahun ini bila yauma khalaqas samawati wal ardh, pada hari Allah ciptakan langit dengan bumi, bulan telah dijadikan 12 bulan. Tak boleh ubah dah sampai kiamat dah tak boleh ubah. Minha arba'atun hurum. Dalam 12 tu ada 4 bulan haram yang berturutan, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan satu lagi Rajab. Allah kata fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan zalim diri kamu dalam bulan-bulan haram ini. Bulan lain pun haram, tapi bulan haram ni lagi besar dosa dia. Ingatlah tuan-tuan dan puan-puan, kita duduk dalam bulan haram ni, maknanya kalau kita buat dosa bulan ni, dosa dia lagi besar daripada bulan lain. Besar tu maksud dia bukan bertambah. Maknanya kalau bulan lain satu dosa, bulan ni bulan haram 2 dosa, tak. Besar macam kita beli lembu, ada lembu kecil, lembu besar. Gitulah dia punya analogi mudahnya untuk tuan-tuan nak faham. Jadi dalam bulan haram ini, seelok-eloknya kita perbanyakkanlah ibadat, banyakkanlah amalan, jauhi maksiat. Fala tazlimu, jangan zalimi diri kamu, jangan kamu lakukan maksiat dalam bulan-bulan ini. Kita duduk tak kira bulan-bulan ni pun duduk terus macam. Maka bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, kita buat ibadat yang dianjurkan oleh Islam. Kita jaga solat, kita jaga solat fardu, solat sunat, kempen kita projek mega mampu milik, jangan lupa, kan? Zikir banyak, baca Quran banyak. Tapi di sana ada 2 kumpulan yang timbul, dia panggil kumpulan Ahlul Bidah, kumpulan yang buat bid'ah dalam bulan Muharram ini. Yang pertama, puak-puak Rafidah, puak-puak Syiah, dia berduka cita pada 10 Muharram dengan kematian Sayyidina Husain. Dia pukul tubuh Husain, pelebong katak tu Husain, itu merangkak pergi kubur Husain. Ini satu bid'ah, golongan pelampau yang memuja Sayyidina Husain. Satu lagi kumpulan yang bergembira dengan kematian Husain, nama dia Nawasib. Nasibi ni hari 10 Muharram dia gembira sebab Husain mati. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Ashura, hari 10 Muharram bukan gembira, kita berpuasa mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi amalan apa yang kita nak buat yang ikut sunnah? Amalan yang biasa kita ada, cuma kita tingkatkan lagi dengan puasa sunatnya, dengan baca Quran, dengan segala perkara yang kebajikan kita buat. Tapi spesifik khusus tidak ada, selain daripada puasa hari Ashura. Jangan jawab ringkas ni. Kalau tuan-tuan nak tengok yang panjang-panjang, tengok dalam kuliah kita khas tentang Muharram. Ini nak tanya jawab soalan ni. Soalan yang ketiga, benarkah dakwaan yang mengatakan catatan amalan ditutup pada akhir Zulhijjah? Besok hari Zulhijjah akhir,
close kita punya account untuk masuk Muharram, account baru. Dia ingat ke bulan Muharram ni macam tutup kedai, kan? Tutup kedai, tutup buka account baru ni kedai. Jawabnya tidak. Tidak ada hadis yang sabit yang menunjukkan akhir Zulhijjah itu tutup account. Yang adanya laporan ibadat kita ni dilapor setiap hari, pagi sekali, petang sekali, 2 kali seminggu, Isnin dengan Khamis, pada bulan Syaban, itu untuk tahunannya, kan. Kemudian itu adalah hadis-hadis yang sahih yang disebut. Tapi kalau kata bulan Zulhijjah ini tidak ada. Kalau ada orang sebar-sebarkan, maaf lah kita hari ni sebab hari ni penutup amalan, kita kata tidak. Penutup tahun betul. Sebab tahun kita ni kita mula dengan awal Muharram. Nah. Baik, yang keempat, soalan yang keempat, minta penjelasan tentang doa berangkai. Apa doa berangkai ni? Ujung tahun dengan awal tahun. Biasanya kita bila maghrib, dekat nak maghrib, hari akhir Zulhijjah, kita berkumpul ramai-ramai baca doa. Masuk waktu maghrib, baca doa awal tahun pula. Adakah dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatan ini? Jawab dianya, tuan-tuan kena ingat, setelah kita kaji tengok, kan, yang ada dalam sunnah Nabinya, Nabi kita bila tengok anak bulan masuk, tak kira lah bulan Muharram ke bulan apa saja, bila keluar anak bulan baru, maknanya masuk bulan baru, Nabi baca doa, Allahumma ahilhu alaina bil yumni wal iman, ahlilhu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ada dalam Tirmizi. Ada juga dalam Darimi, Allahu akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Ini menarik doa ni. Ya Allah, terbitnya hilal bulan yang baru ini, dan berikanlah kepada kami keamanan, keimanan, keselamatan, kesejahteraan. Menarik. Ini doa yang kita aja. Kita tak baca doa ni. Kita duduk tunggu akhir tahun, duduk tunggu belum maghrib, masuk maghrib, tukar doa awal tahun. Doa format yang ada itu tidak terdapat dalam sunnah Nabi. Bahkan ada lagi benda pelik. Dia kata apa? Siapa dia baca doa akhir tahun ni dan doa awal tahun ini 3 kali, syaitan pun dikatakan kecewa tidak dapat menggodanya pada tahun itu. Masya Allah. Bila kita baca doa Allahumma ya Allahumma antal abadiyul qadim wa anta Allahumma baca doa akhir tahun pula, fa inna syaitan yaqul ta'ibna, penat dah kita setahun duduk goda dia, sekali dia baca doa ni kecewa kita. Allah. Jadi kita kata tuan-tuan dan puan-puan, seorang ulama nama dia Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitabnya Islahul Masajid, dia kata hazad doa lam yu'thar anin Nabi. Doa akhir tahun awal tahun format itu tidak dinukil daripada Nabi, daripada sahabat, daripada tabi'in, tak ada dalam kitab-kitab hadis. Cuma kita kenal format tu tidak ada. Yang kata syaitan kecewa dia pun kita tak boleh nak pandai-pandai. Itu dia punya Nabi je boleh bagi tahu, kita tak boleh bagi tahu. Sebab benda gaib tak boleh ke berdoa. Saya kata berdoa silakan tuan-tuan dan puan-puan. Silakan kita berdoa. Tapi nak sandarkan kepada sunnah Nabi, nak sandarkan kepada tadi syaitan kecewa, siapa yang boleh bagi tahu selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada sunnah, bagaimana kita nak tahu? Wallahu alam. Baik. Soalan yang kelima, ada ni tersebar dalam WhatsApp ni, siapa yang memperingatkan masuk bulan Muharram, maka bagi dia pahala sekian-sekian, berapa tahun dia tidak disentuh oleh api neraka pada tahun tu. Masya Allah. Mari bulan depan, siapa ingat bulan Safar, siapa ingat bulan Ramadan, bulan Rajab, macam-macam bertukar. Dia punya admin dia pun rajin, setiap bulan dia tukar nama bulan, kan? Kita kata itu tidak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia tulis hadis riwayat Bukhari, rupanya bukan Bukhari Imam Bukhari hadis, tapi Bukhari mungkin dijumpa kat kampung dia ke, Bukhari mana admin siapa-siapa. Ini tidak ada. Jawabnya, kalau ada orang forward kepada kita,
kelebihan memperingatkan kedatangan bulan sekian-sekian, kita kata delete terus, jangan disebar-sebarkan, itu cerita palsu itu. Nabi kita lebih-lebih lagi yang kata-kata ini disandar kepada Nabi. Jangan sandar kepada Nabi SAW, kerana itu hadis palsu, hadis WhatsAppi nama dia, hadis rekaan WhatsApp, ahli-ahli grup WhatsApp je tu. Baik, soalan yang keenam, banyak disebut tentang hari Ashura. Apa dia hari Ashura? Hari Ashura ni, kita orang Melayu ni bila sebut hari Ashura, dia ingat nak makan bubur surah kan. Ashura nama dia hari ke-10. Hari ke berapa? Ke-10. Ataupun Tasu'a, hari ke-9. Jadi sudah menjadi istilah bila kata Ashura, maknanya hari 10 Muharram. Hari 10 Muharram, kelebihan dia untuk berpuasa. Kata Nabi SAW, Saumi Ashura yukaffiru sanatal madiyah. Puasa pada hari Ashura, Allah Ta'ala bagi kafarah, menghapuskan dosa-dosa kita. Nawawi kata, yukaffiru zunub as-sighar, dosa-dosa kecil kita selama setahun. Berbeza dengan puasa hari Arafah. Baru ni puasa kita hari Arafah berapa tahun? 2 tahun. Hari Ashura setahun. Kan? Dalam hadis Muslim, mana hadis sahih, Nabi kata yukaffiru sanatal madiyah, menghapuskan, kafarahkan dosa-dosa kita setahun yang lepas. Besarlah pahala tu. Kita puasa 14 jam, penghapusan kafarah dosa kita setahun. Hari Arafah baru ni kita puasa 14 jam juga kan, 13 jam lebih juga, tapi dia punya 2 tahun. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Jadi hari Ashura ni jangan lupa kita puasa. Bila hari Ashura? 10 Muharram. Tengok kalender kita lah, tahun ni berapa hari bulan. 10 Muharram, itu dia panggil hari Ashura. Bila dekat dengan Nabi nak wafat sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba orang bagi tahu, ya Rasulullah, orang Yahudi ni sangat menghormati hari Ashura. Besar sangat dia, berhiaslah macam-macam dia punya ni. Maka Nabi kata, kalau aku hidup lagi tahun depan, la asuman tas, aku akan puasa sehari 9 dengan hari 10. Li mukhalafatil yahud. Jadi seeloknya para jemaah sekalian, kita puasa 2 hari. Kita puasa hari 9, kita puasa hari 10. Itu yang terbaik. Tak mampu juga, baik puasa hari 10 saja. Ada setengah ulama ni dia tambah lagi 3 hari, dia kata lagi baik kita buat 9, 10, 11. Wallahu a'lam. Yang pentingnya hari Ashura hari 10. Dan hari 9 untuk kembar dengan 10 supaya mukhalafatul yahud. Tak sempat hari 9, kita puasa 10, 11. Boleh juga. Biar ada kembar. Baik, kempen ni kita teruskan sampai ke hari Ashura, insya-Allah. Tuan-tuan kempen. Kita buat poster. Kita buat apa sajalah yang boleh kita kempen, memperingatkan masyarakat supaya masyarakat tidak kacau kita. Dia kacau macam mana? Dia buat kenduri hari Ashura, pendak lah. Letih kita. Nak puasa ke? Nak makan. Bagi hari Arafah pun ni dah kacau dah sekali. Ni kacau pula. Jangan. Soalan yang ketujuh, amalan budaya masyarakat Melayu di Malaysia, Nusantara, kacau bubur Ashura. Adakah dia ni termasuk dalam sunnah? Jawab dianya, kacau bubur Ashura termasuk dalam isu makan-makan. Boleh je. Saya makan bubur Ashura. Sedap. Tak salah kita makan bubur Ashura. Cuma kalau kita nak sandarkan kepada sunnah Nabi, jawabnya tak ada. Ada ni. Orang kata cerita Nabi Nuh dulu. Bila Nabi Nuh turun daripada bahtera dia pun kacau bubur Ashura. Kita kata tak ada riwayat yang sahih, tak sedut cerita lah. Kalau tuan-tuan nak makan bubur Ashura, dipersilakan makan. Ada setengah ustaz dia marah makan bubur Ashura, kita kata makanlah. Moga satu budaya kita, masyarakat kita kan. Setengah orang ni dia kata, tujuan kita kacau bubur Ashura ni ustaz, sebab pagi sampai gelap. Nak merapatkan ukhuwah. Ada setengah pendakwah dia kata, merapatkan silaturahim sekampung. La, ustaz, pendakwah kita kena betulkan maklumat.
Silaturahim, hubungan di antara kita dengan keluarga, itu silaturahim. Tapi kalau kita nak buat sekampung, masyarakat, komuniti masyarakat, itu dia panggil ukhuwah. Tujuan kita mengacau bubu syura ni untuk merapatkan ukhuwah, itu betul. Merapat silaturahim kalau kita buat family kita. Kita kata rapatkan silaturahim. Istilah biar betul. Kata orang perbetulkan yang tak betul, biasakan yang betul. Itu istilah orang muda-muda menarik ni. Kita betulkan. Maknanya kalau kita nak, cuma saya ingat kepada penganjur, jangan apa? Jangan kacau bubu syura pada hari puasa. Hari 9, hari 10 jangan buat. Bubu syura ni bukan sebarangan. Kita kacau daripada pagi sampai petang. Jadi kalau kita, ramai yang tak puasa hari tu. Hari tu kita puasa. Habis, nama dia Asyura. Nama je, tak semestinya hari tu. Jangan, kalau kita rasa menimbulkan kekeliruan, tak usah kata bubu Asyura. Kita kata bubu syura, habis cerita. Sebab bila kata Asyura, dia berkait dengan ni. Berkait rapat dengan hari 10. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dia sampai di Madinah, dia tengok orang Yahudi puasa. Nabi tanya, kenapa? Dia kata, hari ini hari Allah selamatkan Musa daripada Fir'aun, tenggelam Fir'aun. Hari itu Nabi kita berpuasa syukur kepada Allah Ta'ala, maka Nabi kata kita berhak untuk syukur kepada Allah daripada puak-puak Yahudi. Jadi kita syukur, kacau surah pula tak puasa, jangan. Kita kacau hari lain, kan? Mengacau hari lain, jangan kacau orang nak puasa. Itu istilah dia. Ada juga orang tanya hadis, kan Nabi kata beri galakkan supaya kita buat perluaskan siapa memberi keluasan kepada keluarganya pada hari Asyura, Allah beri kuasanya sepanjang tahun itu. Jadi hadis ini juga tidak sahih sebagaimana kata di para ulama. Jadi nak kacau bubu Asyura, kacau, tapi jangan mengacau orang nak puasa pada hari Asyura. Sila kacau bubu Asyura, ini kata-kata Abu Ana ni. Tapi jangan mengacau orang nak puasa pada hari Asyura. Ada faham? InsyaAllah boleh faham. Soalan yang ke-8, ni orang duk tular, duk sebar, ada video, ada poster, kempen puasa akhir dan awal tahun. Dia kata apa? Man sama, siapa dia berpuasa pada hari terakhir Zulhijjah. Hari 30 Zulhijjah kita puasa, dan kita puasa pada awal Muharram. 1 Muharram kita puasa, faqad khatamas sanatal madiyah, dia telah menutup tahun lepas dan buka tahun baru dengan puasa. Apa dia pahala dia dapat? Ja'alallahu lahu kafarata khamsina sanah, dia boleh pahala penghapusan dosa kafara 50 tahun. Mana tuan-tuan? Puasa kita hari ni, kan? Kata Ibnul Jauzi dan juga As-Suyuti, Ibnul Jauzi dalam kitab dia Al-Mawdu'at. Seorang tak gagah. Kita ambil yang kedua. Imam As-Suyuti dalam kitab dia Al-La'ali Al-Masnu'ah. Al-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah mengatakan hadis ini maudhu', hadis palsu ini. Lais palsu, wa fihi kazzaban, 2 rawi dia pendusta. Bukan sekadar seorang pembohong, 2 pendusta. Hadis palsu jangan disebarkan. Kalau ada ustaz tu sebar hadis ini, kita kata ustaz, semak dulu hadis. Ulama hadis kata apa? 3 ulama hadis yang saya jumpa lah, yang banyak lagi yang lain. Ibnul Jauzi, Suyuti, Syaukani, semuanya kata hakama alihi bil wad'i, dia kata hadis ini maudhu'. Jadi tak usah disebarkan. Kalau ada dah jumpa dia punya poster, hapuskan. Jangan disimpan-simpan lagi. Kita ni suka sebar benda pelik. Tunggu, kita akan keluar poster insya-Allah hari puasa hari Asyura. Itu sebar. Soalan yang ke-9, sudah ada majlis baca Yasin, tahlil, doa akhir tahun dan awal tahun. Adakah menepati sunnah? Dia tanya soalan susah saya nak jawab ni. Sebab orang duk anjur ni. Iklan sudah naik. Jadi kalau saya kata tak ikut sunnah kan, orang marah pula. Saya kata sepanjang kita baca hadis tadi, ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, maknanya amalan itu tidak dianjurkan oleh syariat, tapi dianjurkan oleh pihak penganjur. Tak boleh ke baca? Siapa kata tak boleh baca Quran? Siapa kata tak boleh berdoa? Tapi nak letak spesifik, ini kelebihan-kelebihan, kita kata jangan tuan-tuan. Anjurlah
amalan-amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikut sunnah, itu yang terbaik. Kalau tidak kita jadi banyak masalah sangat. Ustaz, kita sudah ada grup Zoom. Nak baca khusus untuk kita nak buat amalan menyambut tahun baru. Kita kata tak usah Zoom lah. Bangun tahajud je malam tu, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, wala tukhzini yauma yub'atsun. Doa yang kita belajar tadi, kita amalkan. Soalan yang ke-10, kalau nak puasa sunat bulan Muharram tapi puasa ganti, puasa qada masih banyak, macam mana nak buat? Jawabnya, puan, biasanya puan ni, sebab dia banyak qada puasa, tertinggal waktu melahirkan anak dulu lah, macam-macam dia punya semalam seorang pakcik mari, dia kata, Ustaz, saya dulu nak bayar fidyah puasa untuk zaman jahiliah. Saya kata, makcik, dah jumpa Abu Jahal ke? Dia kata, dah, ada, apa panggil jahiliah? Zaman kita tak puasa dulu, kerana bersalin, kerana macam-macam dia punya apa ni, unzuran dulu. Maka kita mengatakan, puan, tuan, kita jamak di antara dua. Kita qada puasa banyak-banyak, kan? Dalam hadis tadi saya sebut, Nabi kita kata apa? Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Tapi oleh kerana kita ada qada, kita qada. Bila kita qada, yang sunat itu masuk bawah tu. Jadi jangan kembar niat, jangan kata saja aku qada puasa dengan sunat Muharram lah. Kita jadikan puasa kita tu pada bulan Muharram. Banyakkan qada. Cuma kecuali pada hari Ashura, untuk nak ihya sunnah Nabi, kita berhenti qada gitu, kita niat sunat Muharram. Yang lain kita qada. Jamak di antara dua. Saya ambil mazhab jamak sebab kesian kepada jemaah. Ada ustaz dia tak mau jamak. Siapa dia ada qada tak boleh sunat. Habis bila nak habis? Jawabnya tak puasa sunat seumur hidup lah kawan ni. Nyaya ustaz, jangan buat nanya ke kawan-kawan kita yang sudah lemah ini. Kan? Kita ni taraf OKU dalam bab ibadat, dalam bab makan tak mengaku OKU. Kan? Baik. Soalan yang ke-11, apakah amalan sunat sepanjang awal 10 Muharram? Saya kata soalan ni dia keliru dengan awal Zulhijjah. Awal Zulhijjah memang ada hadis, kan? Nabi sebut sebaik-baik hari yang kita beribadat padanya iaitulah daripada awal Zulhijjah sampai 10. Tapi untuk Muharram tidak ada seperti itu. Yang adanya hadis tadi apa ni, bulan haram kita beribadat, tingkatkan ibadat, itu ada. Dan insya-Allah pahala dia berganda, pahala dia besar. Jangan lupa dosa dia pun besar. Maka Nabi kita, di antara yang Nabi kita anjurnya, iaitulah puasa pada hari puasa secara umumnya, sebaik-baik puasa selepas Ramadan, puasa pada bulan Muharram. Jadi kita puasa banyak. Kalau ada qada, qadalah banyak qada. Oh, dia kata saya nak sunat ustaz. Bila kita buat yang qada, sunat tu masuklah, insya-Allah. Tapi kalau kita buat sunat, qada tak masuk. Kecuali spesifik khas untuk hari Ashura, sebab ada hadis khas. Dan juga hari 9. Nabi kata, kalau aku hidup, la in baqitu ila qabilin la asumanna tas. Jadi 9 10 kita sunat, yang lain itu semua kita qada. Tuan-tuan jangan bertukar. Yang 1 hingga 10 itu untuk bulan Zulhijjah. Untuk bulan Muharram bukan 1 hingga 10, 1 hingga 30 semua sekali. Tapi tidak adalah kelebihan seperti yang kita dah baca kelebihan Zulhijjah baru ni. Soalan yang ke-12, dianjurkan minum susu putih di awal 1 Muharram. 1 Muharram esok kita kena minum susu putih. Tadi suruh puasa. Tengok dia panggil kontra ni. Kontra dia. Bila hadis tak sahih itu macam-macam lah cerita berlaku. Untuk apa minum susu ni? Tafaulan. Minta agar 1 tahun menjadi tahun putih belaka. Tahun yang bersih. Boleh mengerjakan kebajikan. Kita kata ini tidak adalah sunnah Nabi SAW. Kalau kebetulan hari itu hari kita nak puasa, puasa je lah. Kalau kebetulan hari putih, tak berlaku hari putih. Hari putih ni 13, 14, 15 kan. Jadi kita kata ini amalan-amalan seperti ini tidak adalah sunnah Nabi, dan harap tidak disebar kepada masyarakat, nanti dia menjadi sunnah. Akhirnya masyarakat mensunnahkan perkara yang tidak sunnah. Nabi tak suruh benda ni. Tafaulan tu tak bolehlah kita jadi macam tu. Kita nak minum je lah. Jadi tak payahlah sampai mereka gempur.
buat poster, buat WhatsApp berantai minum susu. Jadi kalau kebetulan pula yang duduk galak ke benda ni, dia pula toke pengeluar susu ni, kopi-kopi boleh je buat tak? Susu awal Muharram tafaulan. Jadi jangan, saya kata masyarakat ni bila kita mula satu benda, dia tak akan mati dah. Dia akan terbawa-bawa, akhir sekali jadi sunnah. Mensunahkan perkara yang tak sunnah itu bahaya. Baiklah soalan yang seterusnya, amalan mandi hari Ashura ataupun mandi tahun baru, adakah afdal? Jawab dianya, ada hadis ni, hadis panjang sekali. Dengar tuan-tuan, jangan tulis, dengar aja. Man yaghtasala yaum Ashura, siapa dia mandi pada hari Ashura, dia tak akan sakit setahun tu. Kalau kita mandi hari Ashura ni lepas Covid, tak payah ambil dos, kita angkat kepada MKN, cakap saya dah mandi hari Ashura, kita boleh bebas berjalan sana sini. Siapa dia bercelak mata pada hari Ashura, tak akan sakit mata pada tahun tu. Banyak lagi lah, hadis ni panjang. Tapi kata di para ulama, semua hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan mandi ke, bercelak mata ke, apa-apa saja, sebenarnya mereka hadis-hadis tidak sahih. Tidak mari daripada hadis-hadis rekaan belaka, sebab ada setengah ulama Ahlussunnah dia nak lawan Syiah. Syiah pada hari Ashura berduka cita, pukul tubuh, pelepain. Ni ada yang bukan cakap ini yang pondan ni, dia main Hussein lah. Yang jantan dia akan pukul dengan pisau, bom katok atas belakang, berdarah. Itu yang kuat. Ada main pukul ni kita panggil hak tarah maknya ini. Pak Hussein tak. Ni pukul dengan. Jadi ada sebagai Ahlussunnah ni nak lawan puak-puak ni, dia duka cita, kita buat happy sikit. Jadi memang happy tu akan jadi kepada nawasib, kepada gerakan nawasib yang gembira dengan kematian Sayyidina Husain. Jadi kita kata, jadi ulama hadis kata tidak ada hadis yang sahih. Jadi kalau kita nak mandi je lah kan. Al-Imam Ibn Rajab dalam kitab dia Lataitul Al-Ma'arif, saya tak berani, saya bukan ulama hadis, saya baca je kata-kata ulama. Kalau salah dia, tuan kritik dia, jangan kritik Abu Anas. Qala Al-Hafiz Ibn Rajab ketika berbincang tentang puasa hari Ashura, wa kullu ma ruwiya, semua riwayat yang menyebut tentang kelebihan bercelak mata hari Ashura, mandi, berinai, maudhu la yasih, maudhu. Ada pesedekah kata sedekah pun sama jugalah. Siapa dia puasa hari Ashura, dia boleh kafarah setahun. Siapa dia sedekah macam setahun juga. Ibn Rajab kata tak ada riwayat yang sahih lah pada macam tu. Bila hak Nabi sebut satu-satu lah, jangan kita pergi tambah banyak-banyak. Jadi para jemaah sekalian, itu yang ditanya tentang hari Ashura. Baiklah, apa lagi soal hari Ashura ni? Kita pergi pada habislah hari Ashura, ada 13 soalan. Kita pergi kepada tanya jawab umum lah pula kan, insya-Allah. Soalan yang ke-14. Tanda tuan-tuan ni, soalan yang ke-14 ni. 14. Nak dengar lagi ke nak balik dah ni? Nampak? Okey. Kita tengok juga, kita nak kuliah ni pun tengok orang ada ke tak ada. Kalau tak ada, kita balik je. Soalan yang ke-14, tanda tuan-tuan. Mana lebih afdal? Mengucap Fatihah atau inna lillahi wa inna ilaihi apabila mendengar kematian seorang Muslim. Kita kata tuan, bila kita dengar kematian, berlakunya musibah, kita kena kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang sunnahnya. Al-Fatihah tak ada dalam sunnah macam tu. Kita nak baca Al-Fatihah, bacalah, tapi tak perlulah ditulis-tulis kan. Yang kita naknya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya banyak kali dah pesan, di antara adab bila kita terima berita tak baik, kita kata yang sudah berlaku, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nak tawakul, kita dengar
pihak Kementerian Kesihatan kata akan meningkatnya COVID ni sampai 24,000 lebih. Bila kita dengar benda musibah tak mari lagi, kita kata Allahul Musta'an. Kita minta pertolongan Allah Ta'ala untuk menghilangkan COVID ni. Jangan sebagaimana yang disangka itu. Bila itu dia panggil, apabila kita dengar benda yang baik, kita kata tahniah. Jadi kita tahniah tu mengikut kategori. Orang boleh anak kita kata barakallahu laka fil maulud. Orang boleh isteri kita kata barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma. Setiap tempat ada bacaan dia. Tuan-tuan jangan lupa bacaan kita sudah ada dalam kitab Perisai Muslim. Perisai Muslim sehari dua ni habis yang cetak, kita bagi PDF. Saya sebarkan PDF kepada semua para jemaah yang nak, boleh minta dengan admin kita atau ambil dalam grup masing-masing. Jangan duduk, kamu dalam grup tak payahlah kita duduk tampal poster innalillah Al-Fatihah, tak perlu. Cukuplah bila orang maklumkan, kita baca sendiri innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini habis satu grup, kita bagi baru AJK Masjid baru iklan ada kuliah ustaz. Sekali orang iklan mati sampai ke bawah duk main poster Al-Fatihah. Jadi hilang dia punya fokus. Baik. Kita masa terhad, saya jawab pendek-pendek je. Soalan 15. Saya berdaftar dengan salah satu pusat pengajian dan kena bertalaki Al-Quran dengan seorang ustaz. Apakah hukum bertalaki dengan ustaz secara online berlainan jantina? Kita kata, puan, ini pandangan peribadi saya saja. Ustaz-ustaz, penganjur-penganjur online jangan marah. Kalau dengar ceramah, satu hala. Saya bercakap, puan dengar di sana. Tak nak tengok muka pun tak apa. Tutup je gambar, dengar suara. Kan masuk suara dalam telinga, boleh je. Tapi bila kita bertalaki ni maknanya bersyafahi. Kita kena mulut ke mulut. Ustaz laki-laki. Semua kita ada nafsu. Bila duk tengok mulut anak murid ni, syaitan akan masuk. Comel juga makcik ni. Ustaz pun hebat, comel juga. Akhir sekali duk gila ke talaki online ni sebab minat ke ustaz. Ini permainan syaitan, saya kata. Bukan semua. Tapi dia panggil saddu zara'i, nak tutup pintu fitnah, itulah caranya. Jangan mudah-mudah. Saya nak ngaji Quran ustaz, tak kira syaitan dia masuk semua sekali. Sekarang ni satu pendedahan yang dibuat oleh sebahagian pendakwah kita. Berapa ramai kita kata na'udzubillah, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Ni, berita-berita yang keluar tidak menyenangkan kita. Ustaz ditangkap. Sebab gini-gini. Pendakwah fitnah ni boleh berlaku di mana-mana. Eloknya carilah ustazah. Pihak pusat-pusat pengajian Quran online sediakan ustazah untuk wanita, ustaz untuk laki-laki. Kalau ceramah umum saya kata tak apa, sebab berbeza, orang tak satu hala aja. Ni kalau main dua hala ni masalah. Yang ke-16, saya ingin sedekah beri pahala kepada kakak saya yang telah meninggal dunia. Mana baik saya sedekah terus atau bagi duit pada anak dia tolong buat. Kalau kita nak sedekah je lah. Beli beras ke, beli makanan ke, masuk akaun mana-mana tabung, kita kata ini wakaf untuk kakak saya yang telah meninggal. InsyaAllah. Ini pegangan saya, pahala sampai kepada orang mati. Kan? Pahala sampai kepada orang mati. Tapi kalau kita upah pahala, itu khilaf ulama. Upah orang baca Quran, dia ikhlas ke tidak? Saya duk interview banyak budak-budak ni. Mungkin ngaji Quran tu, ikhlas ke tak? Ustaz, boleh nasi, boleh kain sarung, boleh gula, macam-macam dia. Gula pula dia balik jual kat kantin tu. Harga gula RM3 dijual RM1.50. Budak-budak punya macam. Dia nak minta, dia mau fulus. Kita kena ingatlah, pahala ni benda gaib. Jadi kita bukan bersenang-senang. Jadi nasihat saya ya, kita bagi terus ke pahala, bagi ke anak dia, kan anak dia. Musim-musim PKP ni anak kata aku tak cukup duit ni, dia bagi ke orang mati apa, bagi orang hidup dulu, tak sampai-sampai juga pahala ke kakak. Baiklah, soalan yang seterusnya. Tadi yang ke-16, yang ke-17, bagaimana kedudukan makmum jika imam boleh berdiri takbiratul ihram ke mana dia duduk? Soalan dia, sah ke tidak kita berimamkan imam yang solat duduk? Itu soal. Yang pertama, saya ambil kata-kata Imam Nawawi. Imam Nawawi kata eloknya kalau imam tak larat,
elok dia serahkan tugas kepada orang lain. Tapi soalan ni di rumah, imam lain tak ada, imam kita, suami kita, dia pun tak larat, dia boleh duduk. Sah ke tak sah? Ke tak sah? Jawab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia kata mazhab kita jawazus salatul qa'im khalfal qa'id al-ajiz. Harus kita solat di belakang imam yang duduk, yang lemah, maknanya sakit, uzur. Kita berdiri, jawabnya sah. Panjang huraian ni, sama saya jawab sepatah je, sah solat. Ni ada ni satu lagi soalan, dia kata suami dia dulu jadi imam, kemudian dia sakit. Sekarang duduk atas kereta tolak. Dia tak mau jadi imam lagi. Lah, tolong sampaikan kepada suami, boleh je cik abang jadi imam. Imam Nawawi kata sah, harus solat orang berdiri di belakang imam yang duduk kerana dia uzur. Alhamdulillah. Huraian panjang dia tengok dalam video lain lah. Soalan yang ke-18, di rumah saya tak dengar azan. Jadi bagaimana kalau saya beristighfar, berdoa? Nak istighfar tak ada masalah. Cuma nak jawab azan tak boleh sebab tak dengar. Sebab hukum jawab azan ini, bila kita dengar azan, Nabi kata iza sami'tum, bila kamu dengar, kamu jawab. Tak dengar, tak jawab lah. Maka itu jawapan dia lah. Kalau tak kena dengan soalan, saya tanya semula. Satu perhatian daripada admin kita. Ni banyak setengah orang ni minta tolong. Tuan-tuan dan puan-puan yang nak tanya soalan, minta tolong tulis mengikut bahasa Malaysia yang jelas. Bukan bahasa SMS atau bahasa WhatsApp. Setengah orang ni, saya solat 4 ar. Kita fikir, apa dia? Rupanya 4 rakaat. Malah sangat nak jawab. Malah sangat nak tulis soalan. Soalan dia satu ya. Kita yang baca beratus soalan ni kena fikir kepada soalan pula. Nanya ke admin. Kadang-kadang admin tulis balik soalan untuk saya faham nak jawab. Jadi kita minta tolong tuan-tuan dan puan-puan yang nak bertanya soalan, tanya dengan bahasa Malaysia, bukan bahasa WhatsApp. Bahasa Malaysia. Rakaat tulis rakaat. Saya tulis saya. Ni saya. Ustaz BGTS. Menimpal apa dia BGTS? Dia kata bagi tahu. Tak boleh ke nak tulis ustaz dah bagi tahu? Siapa dia? Lepas pada ni admin kata kalau soalan yang tidak ikut spek soalan ni kita tak layan. Itu admin punya pasal lah. Saya sampaikan hasrat mereka. Soalan yang ke-19, saya berniat maghrib jamak dengan Isya. Bila masuknya waktu, apakah yang perlu dilaksanakan dulu? Soalan ni tak lengkap, tapi kita layan dah juga. Lepas pada ni tulis biar lengkap. Jamak ni ada 2. Satu jamak takdim, satu jamak takhir. Jamak takdim maknanya kita solat zuhur, kemudian solat asar dalam waktu zuhur. Maka ini wajib tertib. Mesti zuhur, kemudian asar. Baik, kalau jamak takhir, maknanya kita solat zuhur dalam waktu asar. Ini boleh tukar. Kita nak solat asar dulu boleh, nak solat zuhur dulu pun boleh. Itu dua perkara yang kena faham lah kan. Baik, contohnya kita sampai di masjid, orang solat Isya. Kita solat dengan imam Isya. Selepas solat Isya kita ke belakang, kita solat maghrib 3 rakaat. Boleh. Soalan 20, hakikatnya mana yang lebih baik, beramal kerana cinta Allah atau takut Allah Taala? Jawabnya dua-dua. Dalam kita belajar khaufan wa tama'an. Kita buat satu benda kerana takut pada seksa dan mengharapkan rahmat. Itu dua-dua. Kalau kita belajar setengah kitab tasawuf itu tak boleh. Kita ibadat semata-mata kerana cinta je. Takut-takut tak boleh. Itu tak payah. Kita ambil yang Nabi kita, Allah Taala ajar dalam Quran, khaufan wa tama'an. Takut dan tamak. Dua-dua sekali. Soalan 21, orang yang kencing tak tus, boleh ke jadi imam? Dan boleh ke dia pergi umrah? Jawabnya, para ulama mengatakan, qala Nawawi, saya ambil Nawawi ni imam besar dalam mazhab Syafi'i, dia kata yajuzu iqtida' as-salim
bisalisil baul. Harus kita yang sempurna ni wuduk berimamkan orang yang kencing tak tus. Dengan syarat lah. Mana dia bila masuk waktu salat, imam tadi bersihkan dia punya kemaluan dia, pakai dia punya cawak molek-molek, kemudian dia qomat jadi imam, maka itu boleh. Wat tahiratu bil mustahadah. Contohnya wanita nak solat sama dia nak jadi imam ni ada penyakit istihadah, selalu keluar darah. Kan? Maka dia sah juga jadi imam kepada orang muslimah yang tahirah yang lain. Alhamdulillah. Soalan yang ke berapa dah tadi? 21. 22. Tanda 22. Boleh ke solat witir 2 kali? Solat pada lepas Isya 2 rakaat, kemudian di akhir 1 rakaat. Kita kata jangan duk main eceh lagi. Orang kata eceh. Eceh ni maknanya beruncit 2 rakaat. Tak payahlah. Awal ni awak solat dulu, solat sunat. Dia mulai dekat nak subuh nanti kita solat witir 3 rakaat sekaligus. 1, 2, 3. Boleh je. Ataupun 1 rakaat pun boleh kalau malas sangat kan. Yang tak bolehnya tak solat dah. Tak usah buat macam tu lah. Ni ada orang ajar ni. Kita supaya kita bangun nanti kelang kabut kita buat 2 rakaat. Lah, kita witir tu akhir malam belakalah. Dan tak boleh solat witir 2 kali. Itu maksudnya tak boleh 2 kali. Maksudnya kali pertama buat, kali yang kedua buat. Mana bila kita sudah. Itu maksud. Soalan yang ke-23. Di mana kita nak kata subhanallah dan kita kata masya Allah. Barakallahu fiik. Jawabnya ketika kita tengok benda. Contohnya kita tengok orang ni beli kereta baru. Cantik kereta dia. Kita kata masya Allah, tabarakallah. Kita puji apabila benda tu boleh membawa hati, dia panggil penyakit ain. Kita tengok boleh menimbulkan masalah kepada orang tu. Maka kita kata masya Allah, tabarakallah. Tengok baby comel. Jangan begitu cubit baby. Menangis budak tu. Kalau anak saya, aku tampar orang lagu ni tak. Mari cubit baby anak kita, lapar menangis. Oh, geramnya apa awak nyanyi dengan budak tu kan. Patut bila kita tengok budak comel, montel, cute, kata orang, kita kata masya Allah, tabarakallah, Allah yahfazuka. Itu cantik. Ni main comel. Akhir kali budak ni bahaya, dia panggil kena penyakit ain. Penyakit ain ni tak boleh. Budak ni akhir menangis tanpa sebab. Itu penyakit ain. Nak puji orang, puji dengan masya Allah, tabarakallah. Kemudian kita doakan. Kalau kita tengok kereta baru, rumah baru, comel baru, kita, oh, masya Allah, tabarakallah. Bila jumpa dengan Tuhan, kita doakan. Barakallahu fi baitik, fi manzilika. Allah Ta'ala berkatlah rumahmu ni. Allah Ta'ala berkat keretamu ni. Allah Ta'ala berkatlah pinggang mangkukmu ni. Allah Ta'ala berkatlah. Tengok kawan kita beli cincin baru. Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala berkatlah cincinmu ni. Boleh kita doakan. Supaya tidak ada penyakit ain yang kita nak. Tapi kalau kita nak tengok subhanallah pula, beza. Dia kata penggunaan tasbih ketika kita rasa takjub, pelik. Macam kita tengok apa ni, awan comel nak berlangit, kita tahu masya Allah, subhanallah, boleh gitu. Sebab kita tak ada penyakit ain. Tengok awan penyakit ain apa ni, runtuh langit tu dah. Ataupun benda yang ajaib berlaku kita tak sangka. Kita duduk diam-diam, tak pernah kawan kita ni bagi hadiah pada kita. Tiba-tiba dia bagi hadiah. Ambil hadiah. Kita kata subhanallah, itu maknanya kita takjub dengan benda yang tak mungkin berlaku, tiba-tiba berlaku. Boleh kita subhanallah. Ataupun benda yang pelik berlaku. Budak baik tapi jadi nakal, kita kata subhanallah. Jadi subhanallah tu benda yang pelik, tapi masya Allah, tabarakallah ini untuk benda yang mengkagumkan kita. Itu perbezaan. Panjang pula sini. Janji nak pendek. Yang ke-24. Sah kau wuduk saya kalau saya niat saja aku ambil air sembahyang. Sah. Itu bahasa orang Melayu. Tapi saya tak kata apa ambil wuduk. Wuduk itu bahasa Arab. Sudah dia menjadi satu istilah. Terjemahan kepada wuduk, ambil air sembahyang. Sah lah tu. Yang ke-25. Kalau kita ada orang kata pergi masjid haram tak ada tahiyatul masjid. Betul ke? Jawabnya tak betul.
Ni dalam buku saya ni kita dah huraikan hukum tanah haram. Ni. Dalam buku Mekah ni. Ada hukum tanah haram. Kalau kita masuk masjid, kita nak tawaf. Pakai ihram nak tawaf, maka kita tak ada tahiyatul masjid. Tahiyatul bait at-tawaf. Tahiyah Kaabah tawaf. Tapi kalau maknanya ada setengah orang kan kita tengok kan, bila masuk masjid dia berhenti dulu, dia tahiyatul masjid baru pergi tawaf. Lah. Terus dia pergi tawaf. Selepas tawaf sunat sunat tawaf. Tetapi kalau tuan atau puan masuk masjid haram, tak nak pergi tawaf, orang ramai, jam, dah azan, tahiyatul masjid. Maknanya tak ada tahiyatul masjid bagi orang yang langsung nak tawaf. Bagi orang yang nak duduk tidak tawaf, maka dia kena sunat tahiyatul masjid. Allahu akbar. Soalan yang ke-26, khabar gembira buat ibu ayah. Siapa dia ada anak perempuan 3 orang, dia didik baik-baik, dia jaga betul-betul, dia bagi tarbiyah, maka dia akan dapat masuk syurga, kan? Hadis ni sahih ke Ustaz? Sahih. Tahniahlah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada anak 2 orang. Ada juga riwayat kata 2 orang je. Nabi kata man ala jariyataini, siapa dia jaga 2 anak perempuan, didik dia sampai balik jadi salihah, jaa yaumal qiyamah, pada hari kiamat esok aku dengan dia begini. Sebab apa? Nabi pun anak perempuan yang besar-besar, yang anak laki-laki kecil mati. Ibrahim mati berapa umurnya? Qasim, semuanya mati kecil. Yang besarnya Fatimah, Ruqayyah, Ummul Kulsum, Zainab, semuanya mati sudah dewasa. Jadi jangan kita sedih-sedih. Ni ada kawan saya ni sedih sangat dia. Sampai isteri dia merajuk tak nak melahirkan anak. Sebab 5 orang dah anak perempuan. Saya kata insya-Allah yang ke-6 laki-laki. Beranak cepat. Beranak perempuan pula. Dia kata isteri tak nak beranak. Saya kata beranak lagi. Mudah-mudahan yang ke-7 laki-laki. Wallahu alam. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Kita tak boleh nak tentukan. Tapi hadis ini sahih. Hadis ini sahih, kita kata alhamdulillah. Apa lagi? Yang ke-27, solat jamak untuk orang yang uzur tak mampu berdiri. Sama juga. Kalau dia musafir, bolehlah jamak. Tapi kalau duduk dekat rumah, walaupun tak mampu berdiri, dia kena solat ikut waktu. Tak boleh jamak. Jamak ni ketika darurat saja. Ketika darurah. Soalan yang seterusnya 28, bagaimana cara solat orang pesakit yang tak boleh bergerak, katil tak menghadap kiblat? Ini penting ni. Yang pertama sekali, kita cuba ubah, contohnya kiblat gini, katil kita gini, kita cubalah seboleh mungkin. Kalau boleh dada dia berpusing tak apa, contoh kaki tak boleh gerak, biar dada yang pergi di sini. Allahu akbar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau kita boleh minta dengan jururawat, ya, kita orang tua kata, mak saya ni nak solat tapi dia tak boleh bergerak, boleh tak kita cari bilik yang katil menghadap kiblat? Tukarlah bilik lain. Tapi kalau dia duduk dalam ICU, contohnya katil terhad, mana kita cubalah pusingkan bentuk tubuh dia tu ke arah kiblat seboleh mungkin. Itu kemampuan yang kita ada. Kena usaha juga macam mana pun. Baik, soalan yang ke-29, dalam kuliah semalam, kuliah hadis 40 yang ke-17, hadis Nabi kata apabila kamu sembelih, tajamkan pisau dan jangan jangan dimasukkan dalam api. Kan ada larangan daripada kita bunuh dengan api. Jadi dalam kitab semalam kata, ambil ikan tengah duduk hidup lagi. Orang Kelantan kata gelepar, dodeng lagi ni. Tengah duduk menggelempur, ambil letak atas api. Kita kena belah perut dia biar dia mati. Baru kita masywi, kita BBQ kan dia. Sebab ikan di antara hayawan yang mudah mati. Tapi kalaulah hayawan yang payah mati, ni soalan dia seafood, lala atau kerang ataupun bahasa Arab kata ni abu jalambu ni, istakoza, yang lambat mati. Ada kata kalau kita tunggu letak di sini, petang esok tak mati lagi. Bila kita nak makan, boleh tak kita campak dalam air? Air memang tempat dia hidup, air panas. Boleh ke tak boleh? Jadi saya tak sempat tengok banyak, tapi saya sempat tengok
satu pandangan daripada Syekh Abdullah Al-Khalid Al-Muslih hafizahullah taala. Dia kata hukmu ilqa'il hayawanatil bahriyah, hukum campak hayawan laut, hayawan hak laut ni, seafood dia lah dalam api dia hidup, boleh tak boleh? Sebab dia kata di antara binatang yang lambat mati. Kalau kita letak nak tunggu dia mati sendiri, esok tak mati lagi, kita nak makan hari ni. Syekh kata, ini jawapan Khalid Muslih kan? Dia kata al-zahir annahu la ba'sa, boleh je kita letak dalam air yang panas ini supaya dia mati cepat, kerana dia ni jenis hayawan yang lambat mati, lama nak boleh mati. Boleh. Dia kata dalam kitab Al-Adabus Syar'iyah jilid yang ketiga muka surat 354, ala jawazi syai'il jarad bin nar, boleh ya, belalang pun lambat mati juga. Jadi boleh kita ambil belalang ni, kita campak dalam api untuk makan lah, tempat kita nak goreng tu, kerana dia boleh mati selalu, kalau tidak dia tak mati. Wallahu alam. Jadi kita mengatakan kalau sekiranya apa, sekiranya hayawan tu jenis lambat mati boleh, tapi yang cepat mati tak boleh. Wallahu alam. Baik juga ni soalan pelik-pelik macam ni dah, kita pun terbuka juga kita nak cari. Baik, soalan yang terakhir, yang ke-30, yang terakhir lah. Adakah niat tertentu untuk puasa 9-10 Muharram? Kita niat tadilah, niat saja aku puasa hari 9 Tasu'a. Kalau boleh bahasa Arab, tak Arab saja aku puasa hari Tasu'a, ataupun kalau aku kalau boleh bahasa Arab kata Tasu'a, kalau tak boleh aku puasa hari 9. Niat dalam hati je, tak payah duduk apa ni sebut-sebut, ataupun puasa hari Ashura, itu je. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan, para pelajar sekalian, 30 soalan, alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Soalan-soalan yang lain, sebagaimana yang telah diberi maklum oleh admin, siapa nak tanya soalan, tulis lengkap bahasa Malaysia, bahasa SMS, bahasa WhatsApp, tidak dilayan. Bikin juga admin kita pun kan. Dia kata baiklah, itu sajalah, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Kita untuk puasa ni sempat lagi, dalam siri akan datang kita akan kempen lagi selagi peluang masih ada. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.